Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga pengurusi dan seluruh barisan AJK, Surau Jemaah Asy-Syakirin dan juga tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan lihat dalam tafsir suratul Ikhlas. Seperti mana bulan yang lalu, kalau tuan-tuan masih ingat, kita bincangkan dalam dua surah, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Pada malam ni insya-Allah kita melihat tafsir suratul Al-Ikhlas. Dipanggil juga suratul Tauhid dan juga wan tanzih lillahi azza wa jalla, surah tauhid dan juga surah untuk membersihkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Allahus samad, Allah Subhanahu wa taala tempat pergantungan. Semua hajat akan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan, walam yulad, dan juga Allah taala tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah taala kufuwan ahad, yang sekufu, yang sama. Seorang pun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Rasul kepada orang yang bertanya kepada kamu mengenai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah huwa Allahu ahad, dia iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Apa maksud Maha Esa? Iaitu pada zat dan juga sifatnya. Pada zat Allah taala tidak ada sekutu, tidak ada yang sama bagi Allah dari sudut zat Allah dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada syarik, rakan kongsi bagi Allah, tidak ada yang sebanding, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil sifat wahdaniyah. Allah taala bersifat dengan wahdaniyah, iaitu sifat keesaan, dan menafikan sekutu ataupun persamaan dengan makhluk yang lain. Makna qul huwallahu ahad, iaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kamu tahu, seperti mana kamu mengakui bahawasanya Allah taala menciptakan langit dan juga bumi. Allah taala menciptakan kamu, wa huwa wahidun mutawahhidun, Allah taala itu esa, dan juga Allah taala itu perlu ditauhidkan dengan sifat uluhiyah. Uluhiyah maksudnya sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan yang kita bagi tahu tadi, Allah taala esa pada zat dan juga sifatnya. Tidak ada makhluk yang bersifat yang zatnya seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ahad, Maha Esa, menafikan berbilang-bilang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahus samad, Allahus samad iaitu hajat-hajat semua kembali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah lah yang maha berkuasa dalam menyempurnakan segala hajat makhluk dan juga dapat merealisasikan segala keperluan dan juga segala kehendak makhluk. Makna dalam ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Allah setiap makhluk. Maksud iaitu Allah semua makhluk, setiap makhluk perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah taala tidak perlu kepada makhluk. Ini juga sekaligus membatalkan i'tiqad, kepercayaan orang-orang musyrikin Mekah dan juga yang seumpama dengan mereka, iaitu mengadakan perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak minta dengan Allah. Orang-orang kafir dulu pun
Mereka percaya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa ciptakan langit dan juga bumi, maka mereka kata la yaqulanna Allah, pasti dia akan berkata Allah. Cuma mereka berdoa, mereka minta pertolongan, mereka melalui perantaraan. Sebab tu ada di sebahagian agama ada Tuhan angin, Tuhan hujan. Sebab apa? Tuhan semuanya akan bergantung kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menafikan semua perkara tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam mentafsirkan ayat As-Samad, iaitu makhluk ini, semua makhluk, hajat mereka, masalah mereka, apa yang menimpa mereka, keperluan mereka, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah iaitu ketua kepada semua makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ketua kepada semua makhluk, iaitu makhluk semua perlu kepada Allah. Dan antara kemuliaan keagungan yang ada di dunia ini, Allah lah yang paling agung. Kelembutan, sifat hilim, sifat lemah lembut. Siapa yang di dunia ni sifat yang paling lemah lembut, maka Allah lah yang paling tinggi sifat lemah lembutnya. Al-Alim, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat alim, iaitu maha mengetahui. Walaupun di dunia ini banyak orang yang mengetahui, banyak orang alim, tetapi yang wa fawqa kulli dhi ilmin alim, yang paling atas pengetahuannya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, mencangkupi semua dunia ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang maha bijaksana, hikmah yang sempurna, hikmahnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kekurangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat tersebut, tidak sepatutnya sifat ini ditujukan kepada makhluk, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah al-wahidul qahhar, maha suci Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Pada ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melahirkan, iaitu tidak ada anak. Allah Taala tidak mempunyai anak, dan bukanlah Allah Taala daripada sesuatu. Mana Allah Taala tidak dilahirkan. Bila Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, bermaksudnya menunjukkan tidak ada jenis Allah Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala, contohnya Tuhan itu beranak dan diperanakkan, maknanya Tuhan adalah jenis daripada siapa yang beranakkan dia, dan juga siapa yang dia beranakkan, jenis tu. Tapi Allah Ta'ala tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala itu qadim. Qadim bersifat dengan qadim dan bukan dengan sifat muhdath, iaitu bersifat dengan sifat baharu. Mana Allah Taala ini qadim, tidaklah sifat baharu. Baharu ni hanya kepada makhluk sahaja. La awwala li wujudihi, tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala mula, bila bermula ciptaan Allah Taala tidak ada permulaannya. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah Taala yang awal dan yang akhir. Tidak ada permulaan bagi Allah, tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala tidak berjisim. Sebab bila beranak dan diperanakkan, dia berjisim. Allah Taala tidak berjisim. Dan ini juga menafikan tentang persamaan dan juga jenis. Allah Ta'ala bukan jenis dan juga bukan menyerupai dengan makhluk. Allah Ta'ala hanya bersifat dengan sifat qidam, qidam, dan juga sifat awaliyah, iaitu sifat yang terawal, dan menafikan sifat baharu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam jumlah yang pertama, kalau tuan-tuan lihat, lam yalid, itu jumlah yang pertama. Walam yulad, jumlah yang kedua. Bila sebut tentang lam yalid, jumlah yang pertama menafikan bagi kewujudan anak untuk Allah. Allah Ta'ala tidak ada anak. Ini juga sekaligus merot ataupun menyangkal dakwaan orang-orang musyrikin yang mereka menyangkakan, yang mereka mendakwa bahawasanya al-malaikah banatullah, iaitu malaikat itu anak perempuan Allah. Kalau kita lihat peliknya orang-orang musyrikin ini, mereka tak suka anak perempuan.
Mereka menganggap sebagai aib dapat anak perempuan. Tapi bila mana malaikat mereka kata itu anak perempuan bagi Allah, anak perempuan milik Allah, sedangkan mereka tak suka anak perempuan. Orang-orang Yahudi mereka berkata Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak lelaki Allah. Sedangkan dalam ayat yang kita bincangkan, lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak, bermaksud tidak ada anak bagi Allah Ta'ala. Orang-orang Nasrani pula dengan agama, dengan apa, i'tiqad, dipanggil i'tiqad tiga. Mereka menyatakan Al-Masih ibnullah. Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dipanggil apa ini? Dipanggil Trinity. Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwaan orang-orang Nasrani. Dalam jumlah yang kedua ayat walam yulad, tadi lam yalid, Allah Ta'ala tidak ada anak, menyangkal dakwaan orang musyrikin, menyangkal dakwaan orang Yahudi, menyangkal dakwaan orang-orang Nasrani. Pada jumlah yang kedua walam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan. Maksudnya menafikan bagi kewujudan ayah ataupun ibu bagi Allah. Dan juga menafikan ada benda yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala huwal awwal, dia yang terawal. Tidak ada yang, kalau Allah Taala ada ibu, ada ayah, bermaksud ada yang mendahului Allah, sedangkan Allah Taala tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah seorang pun, satu pun makhluk yang sama dengan Allah. Tidak ada satu pun yang sebanding dengan Allah, dan tidak ada satu pun yang menjadi rakan kongsi Allah Subhanahu wa taala. Ini menafikan liwujudis sahibah, menafikan bagi Allah adanya as-sahibah, kawan ataupun isteri. Sekaligus membatalkan i'tiqad orang-orang musyrikin Arab Mekah, yang mana mereka menyatakan milik Allah, Allah Ta'ala memiliki rakan kongsi ataupun berhala. Rakan kongsi fi af'alih, pada perbuatan Allah. Allah Ta'ala nak buat sesuatu, maka ada rakan kongsi Allah. Itu adalah i'tiqad orang musyrikin Arab, mana rakan kongsi bantu sekali dengan Allah. Dan dalam masa yang sama mereka menjadikan malaikat ini juga sebagai syuraka alillah, wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka menjadikan malaikat bukan sekadar anak perempuan Allah, dan juga malaikat ini juga sebagai rakan kongsi Allah. Ini dakwaan batil daripada orang-orang musyrikin Mekah. Banyak dalam Quran ayat-ayat yang mengenai dengan i'tiqad ini. Kalau kita lihat dalam suratul An'am, ayat yang ke-101, Allah Ta'ala menyebutkan badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'. Badi'us samawati wal ard, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Badi' daripada perkataan bada'a. Bada'a ni makna ciptaan yang awal, yang tak ada orang buat, ciptaan baru yang tak pernah orang buat sebelum ni. Itu dipanggil bada'a. Macam bid'ah lah. Bada'a tu seperti mana bid'ah, ba dal ain. Bila sebut tentang bid'ah, maksudnya amalan baru yang tak pernah dibuat sebelum ni. Sama juga badi' daripada ba dal ain, badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, tak ada pun siapa yang buat sebelum ini langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad, bagaimana Allah Ta'ala memiliki anak. Walam takul lahu sahibah, sedangkan Allah Ta'ala tak ada isteri. Wa khalaqa kulla syai', Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap sesuatu. Allah Ta'ala memiliki setiap sesuatu yang ada di dunia, langit dan juga bumi, dan Allah Ta'ala yang menciptakan sesuatu yang ada di langit dan bumi. Maka bagaimana bagi Allah daripada makhluk yang sama? Bila seseorang menciptakan, pasti dia akan ciptakan sesuatu yang tak sama dengan dia. Macam itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin Allah Ta'ala menciptakan suatu makhluk yang sama dengan dia. Itu perkara yang mustahil. Dalam surah Maryam, kalau tuan-tuan lihat dalam surah Maryam ayat ke-92 sampai 95, dalam juzuk yang ke-16,
Allah Subhanahu wa taala memberitahu, "Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda." Ini semua mengenai dengan i'tiqad, menafikan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak. Dalam ayat 92 surah Maryam, "Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada." Tidak sepatutnya bagi Allah memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda. Tidak ada setiap makhluk yang ada di langit dan juga di bumi illa atir rahman, melainkan mereka semua makhluk ini akan datang kepada Allah dalam keadaan khadi', dalam keadaan tunduk, dalam keadaan menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah taala menghitung mereka, mengira mereka, pengetahuan Allah taala mencangkupi semua, daripada semua aspek, semua sudut. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Setiap mereka makhluk ini, mereka akan datang pada hari kiamat berseorangan. Pada suratul Anbiya, juzuk ke-17, Allah Taala bagi tahu dalam ayat ke-26 dan juga 27, dua ayat ini perkara yang sama. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun. Mereka orang-orang kafir ni berkata ittakhadha ar-rahman walada, Allah Taala ada anak. Subhanah, maha suci Allah, bal ibadun mukramun. Sebenarnya bukan anak, tetapi itu adalah hamba yang dimuliakan, iaitu malaikat. Malaikat itu bukan anak Allah, tetapi dia adalah ibadun mukramun, hamba yang dimuliakan. Maksudnya hamba, malaikat pun hamba Allah. Hamba yang dimuliakan bermaksud melakukan satu perkara yang Allah Ta'ala suruh. Mereka tak melakukan suatu perkara yang bercanggahan dengan Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului perkataan. Kalau Allah Taala tak suruh, mereka tak buat. Makna dengan perintah Allah baru mereka buat. Wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka akan melakukan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari ada hadis menyebutkan, la ahada asbiru ala adan sami'ahu min Allah innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar di atas satu kesakitan yang dia dengarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahum yaj'aluna lahu waladan, mereka menjadikan untuk Allah anak. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim, sedangkan Allah memberi rezeki kepada mereka, memberi afiat, kesihatan kepada mereka. Jadi dalam ayat ini menunjukkan tidak ada satu pun makhluk yang kesabarannya, kemuncak kesabarannya tinggi seperti kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Ta'ala ini, kalau kita lihat di dunia ini, orang kafir tak sembah pun Allah, degil, tak sembah pun Allah, tak sujud tidak sujud pun kepada Allah, dan juga tidak taat perintah Allah. Mereka tetap melakukan kemungkaran, tapi masih menjadi orang kaya, masih merasa nikmat di kehidupan dunia ini, masih boleh berjalan di atas muka bumi dengan selamat dalam keadaan aman. Ini semua adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Itulah dipanggil la ahada asbiru ala adan sami'ahu min Allah. Tidak ada satu pun makhluk yang kesabarannya seperti Allah Ta'ala. Sepatutnya orang kafir yang tak taat kepada Allah, Allah Ta'ala tak boleh beri nikmat kepada dia. Tapi sabarnya Allah Ta'ala tetap beri nikmat seperti biasa. Allah Ta'ala beri rezeki kepada mereka, beri afiat kepada mereka. Dalam riwayat Imam Bukhari juga daripada Abdul Razzaq, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kadzabani ibnu Adam." Anak Adam ni mendustakan aku, walam yakul lahu zalik. Sedangkan bagi Allah tidak seperti itu.
Manusia dustakan Allah, Allah Ta'ala tak dustakan mereka. Wa syattamani wa lam yakul lahu zalik. Mereka cela aku, caci aku, Allah Ta'ala kata, tetapi Allah Ta'ala tak caci mereka. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani. Allah Ta'ala kata dustanya mereka terhadap aku ni, perkataan manusia kata Allah Ta'ala ini tidak akan ciptakan kita seperti mana Allah Ta'ala tidak akan mengulangi ciptaan kita seperti mana Allah Ta'ala cipta kita sekarang ini. Maknanya lepas kita mati, kita tak dibangkitkan semula. Itu pendustaan yang mereka lakukan, sedangkan Allah Ta'ala tak dusta kepada mereka. Walaysa awwalul khalqi bi ahwan alayya min i'adatihi. Allah Ta'ala timbulkan persoalan, tidakkah ciptaan pertama itu lebih mudah berbanding mengulangi ciptaan yang kedua? Ini dari sudut nisbah kepada manusia. Bila manusia pernah buat kali pertama, kali kedua lebih mudah. Itu secara biasa ataupun secara normalnya untuk manusia biasa, untuk makhluk. Tetapi untuk Allah, ciptaan pertama kedua sama aja. Ini gambaran yang Allah Ta'ala nak bagi kita faham. Wa amma syatamahu iyaya faqawluhu ittakhazallahu walada wa ana al-ahadu samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Allah Ta'ala kata manusia caci kepada aku. Bagaimana manusia caci kepada aku? Allah Ta'ala kata, manusia berkata ittakhazallahu walada, Allah Ta'ala mengambil anak. Sedangkan Allah Ta'ala kata wa ana al-ahadus samadu, aku ni adalah Maha Esa dan Maha semua pergantungan, semua hajat diserahkan kepada aku. Lam alid wa lam ulad, aku tidak melahirkan dan aku tidak dilahirkan. Wa lam yakul li kufuwan ahad, bagi aku tidak ada yang serupa dengan makhluk. Perkara yang kita boleh mengambil pengajaran daripada 4 surah yang kita bacakan ini, perkara yang pertama terkandung dalam surah ini, surah yang ringkas ini 4 ayat, iaitu isbatan wa nafyan fi anin wahid, mensabit dan menafikan dalam masa yang sama. Kita menafikan kekurangan yang ada pada Allah dan mengisbatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar menisbatkan, tetapi dalam masa yang sama menafikan kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini juga, dalam suratul Ikhlas ini, Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini menjelaskan bahawasanya Allah Taala itu wahid, esa pada zat, pada hakikatnya, dan Allah Taala itu suci daripada tarkib. Tarkib ni susunan. Bila sebut tentang manusia, makhluk dia ada susunan dia. Kita ada tangan kita, ada kaki, ada disusun, ada kepala. Makhluk begitu juga dengan haiwan, ada kaki, itu dipanggil tarkib. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Dan ayat ini juga menafikan setiap jenis banyak, 2, 3, 4, 5, semua itu dinafikan dengan ahad. Bila sebut tentang ahad adalah Maha Esa, dia tak sama dengan Maha Esa, dia tidak boleh ditambah, tidak boleh dilebihkan 2 ataupun 3. Esa mana satu saja, ahadun. Kalau sebut wahidun mana satu? Kemungkinan ada 2, kemungkinan ada 3 lepas ni. Itu dipanggil wahidun. Bila sebut tentang ahadun, maksudnya esa dan tidak ada pertambahan lagi selepas itu. Allah Subhanahu, dalam ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala Ghani, Maha Kaya, Maha Pemurah dan juga Maha Karim. Dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan makhluk semua berhajat kepada Allah. Sebab apa makhluk semua berhajat kepada Allah? Kerana Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Semua sifat-sifat yang kita sebut pada awal tadi, bila Allah Taala antara makhluk yang paling pemurah, Allah lah yang mengatasi pemurah makhluk. Bila sebut tentang keagungan makhluk, Allah Ta'ala lah mengatasi keagungan yang ada pada makhluk. Sebab itu Allahus Samad, Allah Ta'ala itu maha sempurna dari semua aspek. Dan ayat dalam suratul Ikhlas menjelaskan bahawasanya Allah itu ahadun fardun, Maha Esa. Tidak ada jenis yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut persamaan ataupun jenis. Allah Ta'ala menyebutkan lam yalid, Allah Ta'ala tidak melahirkan. Bila sebut melahirkan yang kita sebutkan awal-awal tadi, Allah Ta'ala melahirkan, pasti Allah Ta'ala ni berjenis, jenis daripada ibu dan ayah dia. Kalau
lam yalid, Allah Ta'ala melahirkan, pasti ada anak tu jenis Allah, tapi Allah Ta'ala tidak beranak. Walam yulad, menafikan juga Allah Ta'ala tidak diperanakkan, mana bukan jenis daripada ibu dan ayah dia. Allah Ta'ala tidak ada ibu, tidak ada ayah. Ya, Allah Ta'ala lah dipanggil sebagai yang terawal dan sifat qadim. Setiap isbat mensabitkan isbat ini adalah satu takrir, pengukuhan bagi akidah Islam di atas tauhid dengan cara mensucikan Allah, taqdis dan tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang penafian, menafikan ashabul aqaid, pemegang, kita panggil orang yang beriktikad yang batil, yang salah. Seperti mana As-Sanawiyah. Sanawiyah ini orang-orang yang menyembah berhala. Mereka kata Allah, Tuhan ini ada dua, Tuhan dunia ini ada dua. Seperti mana mereka kata siang ada pasangannya malam, terang ada pasangannya gelap. Begitu juga Tuhan ada pasangannya. Orang Nasrani juga mengatakan Allah Ta'ala itu berbilang tiga. Apa itu? Iaitu Isa, Allah dan juga Maryam. Ada satu puak lagi dipanggil sebagai dalam akidah ini dipanggil sebagai As-Sabi'ah. As-Sabi'ah ini mereka menyembah falak, bintang ke matahari ke, mereka menyembah itu. Orang Yahudi mereka menyatakan Uzair anak lelaki Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin yang kita bagi tahu tadi menyatakan malaikat itu anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam Quran kita lihat ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, sekaligus terus membatalkan mazhab As-Sanawiyah yang menyatakan Tuhan itu ada dua. Allahus Samad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Bila sebut tentang lam yalid, bila sebut tentang Allahus Samad, dia juga membatalkan mazhab yang mensabitkan pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau ada pencipta lain selain daripada Allah, makna hajat kita bukan hanya kepada Allah, hanya mungkin kita boleh mengadu kepada Tuhan satu lagi. Bila sebut tentang Allahus Samad, segala hajat ditujukan kepada Allah, makna Allah lah Tuhan yang satu, yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, membatalkan i'tiqad orang Yahudi yang menyatakan Uzair itu anak lelaki Allah. Nasrani menyatakan Masih itu adalah anak Allah, Masih itu adalah Tuhan juga, sama dengan Allah. Wal musyrikin, orang musyrikin menyatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Ayat yang ketiga membatalkan i'tiqad ketiga-tiga puak ni. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat yang keempat ini membatalkan mazhab orang-orang musyrikin yang menyatakan al-asnam adalah rakan kongsi Allah, itu berhala adalah rakan kongsi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ulama menyatakan surah ini pada hak Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas ini adalah hak untuk menyucikan, mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama suratul Kautsar. Suratul Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Suratul Kautsar adalah hak Rasul. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, hak Allah. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar adalah hak Rasul, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi at-ta'an fi haqqi Rasul kana bisababi annahum qalu innahu abtar la walad lahu. Cuma cacian ataupun penghinaan yang manusia lakukan kepada hak Rasul ini adalah dengan sebab mereka menyatakan innahu abtar, inna syani'aka huwal abtar. Mereka menyatakan Nabi ini abtar. Abtar ni maknanya mandul yang tak ada anak lah, tidak lahir zuriat daripada Nabi. Jadi di sini tuan-tuan boleh lihat bila sebut tentang at-ta'an. Ta'an ini penghinaan, cacian
keaiban yang mereka sebutkan kepada Nabi kerana Nabi tak mempunyai anak, dan perkara yang sama mereka caci hina Allah Ta'ala, tapi mereka meletakkan, mensabitkan Allah Ta'ala mempunyai anak. Jadi di sini tuan-tuan boleh lihat, mereka aibkan Nabi sebab Nabi tak ada anak, tak ada zuriat. Nabi ada anak tapi anaknya semua dimatikan kecil. Anak Nabi, anak laki-laki lah dimatikan waktu kecil. Tujuan dia supaya mereka ini tidak menjadi Nabi. Sebab Nabi SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup kepada Nabi-Nabi. Jadi semua anak-anak laki Nabi dimatikan kecil. Tinggal anak perempuan saja. Bila mana hak Allah, mereka sabitkan Allah Ta'ala ada anak. Bila Nabi, mereka kata Nabi tak ada anak. Jadi di sini tuan-tuan boleh lihat, iaitu tidak ada anak di sisi manusia adalah satu keaiban, satu kekurangan. Bila manusia kahwin 10 tahun, 20 tahun tak ada anak, maknanya apa? Maknanya ada keaiban, ada penyakit, ada kekurangan. Itu secara kebiasaan. Dan tak mustahil ada orang kahwin 20 tahun, cek doktor sihat elok, sperm lelaki pun elok, yang perempuan pun elok, tapi tak sampai waktunya lagi lah, tak sampai waktunya lagi untuk mendapat zuriat. Tapi secara umumnya bila mana seseorang tu berkahwin, kalau tak ada anak berbelah-belah tahun, dia kena ikhtiar, dia kena usaha. Mungkin ada beberapa faktor sebab yang daripada diri perempuan ataupun lelaki. Bila sebut tentang mandul, tak semestinya perempuan. Kadang-kadang lelaki ni sperm dia tak berfungsi, mati. Dia kena berubat lah, makan ubat ke apa ke, dia kena usaha. Okey. Bila tak ada anak, tak ada zuriat pada manusia, itu adalah satu kekurangan, keaiban. Bagi Allah Ta'ala pula, bila kita kata Allah Ta'ala ada anak, mensabitkan anak bagi Allah, itu juga adalah satu keaiban, satu kekurangan. Kita sucikan Allah daripada anak. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam suratul Ikhlas ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu Ahad, Huwallahu Ahad, Allah itu Maha Esa, menolak segala kekurangan yang ada pada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala bagi tahu kepada Muhammad, Qul, wahai Muhammad, katakanlah. Allah Ta'ala tidak bersifat seperti ini, seperti ini. Allah Ta'ala Maha Esa, Maha semua hajat diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Inna A'tayna Kal Kautsar, Allah Ta'ala tak menyebutkan Qul Inna A'tayna Kal Kautsar, tak ada. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan secara mubasyarah, secara direct kepada Nabi, hatta yadfa' bi nafsihi 'anil rasul, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mempertahankan Nabi. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala nak mempertahankan Nabi, Allah Ta'ala tak perlu suruh Nabi sebut Qul, sebab Allah Ta'ala nak bela Nabi. Tadi Allah Ta'ala untuk surah Al-Ikhlas, Allah Ta'ala nak bela zat Allah, supaya jangan disamakan Allah dengan makhluk. Allah Ta'ala itu Esa. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi kata Qul huwallahu ahad. Ada pun surah Inna A'tayna Kal Kautsar, Allah Ta'ala nak bela Nabi. Sebenarnya yang mandul, yang tak ada zuriat, bukannya Muhammad tetapi kamu. Tak salah saya kepada Wa'il bin As, kerana Wa'il bin As ini asbabun nuzul yang menyatakan Nabi tidak ada zuriat, tetapi Allah Ta'ala kata kamu yang tak ada zuriat. Maksudnya tak ada zuriat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berakhir suratul Ikhlas. Cuba kita lihat sedikit mengenai dengan suratul Masad. Sekadar muqaddimah, kalau kita nak baca mungkin tak sempatlah. Kita sambung pada bulan yang akan datang insya-Allah. Cuma saya suka menyebutkan muqaddimah saja dalam suratul Masad. Suratul Masad ini dinamakan sebagai suratul Masad kerana ada perkataan masad dalam ayat terakhir, iaitu fi jidha hablum mim masad. Maksud iaitu pada tengkok Ummu Jamil, iaitu isteri Abu Lahab, ada satu tali yang dipintal daripada pelepah tamarah alif, daripada sabut tamar. Disebutkan, dinamakan juga suratul Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabb, disebut juga sebagai surah Tabbat kerana permulaannya dimulai dengan Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabb. Okey,
Kemudian apa munasabah ayat ini dengan ayat sebelum ni? Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Masad sebelumnya adalah suratul Nasr. Nasr adalah surah pertolongan. Surah Masad ini apa kesinambungan dengan surah sebelum ini? Iaitu surah sebelum ini surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kita tak bincang lagi, insya-Allah akan datang. Surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, Allah Taala sebut adalah balasan kepada orang yang taat kepada Allah, akan mendapat kemenangan, akan dibukakan dunia untuk dia. Tak akan mendapat pahala di akhirat nanti. Dalam surah ini berbeza lawan dia. Surah ini menyebutkan akibat orang yang derhaka, orang yang membuat maksiat di kehidupan dunia ini, mereka adalah orang yang celaka di kehidupan dunia dan juga yang mendapat azab yang keras di akhirat nanti. Surah ini adalah surah Makkiyah, ijma' di kalangan ulama, dan perbincangan surah Al-Masad ini menceritakan tentang Abu Lahab. Abu Lahab nama dia adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Bila sebut tentang Abdul Muttalib adalah Abdul Muttalib adalah datuk Nabi. Jadi maksudnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib itu nama Abu Lahab. Bila sebut Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, mana bapa Nabi adalah bapa Nabi bin Abdul Muttalib. Mana adik-beradik dengan bapa Nabi. Bapa Nabi dengan Abu Lahab adalah adik-beradik. Jadi Abu Lahab ni siapa? Adalah ammun Nabi, pakcik Nabi sebelah ayah. Isteri kepada Abu Lahab dipanggil sebagai Ummu Jamil. Ummu Jamil Abu Lahab ini itu semua dipanggil sebagai kunyah. Dalam bahasa Arab, dia akan panggil kita bukan dengan nama kita, tetapi sebagai kunyah. Kalau saya ada anak sulung yang namanya Muhammad, maka disebut saya Abu Muhammad. Kalau saya ada 5 orang anak sulung saya namanya Fatih, maka dipanggil sebagai Abul Fatih. Kalau anak sulung saya 5 orang, anak sulung saya dipanggil nama Muhammad, maka mereka panggil saya nama Abu Muhammad walaupun nama saya bukan Muhammad. Begitu juga isteri saya tak dipanggil nama sebenar je, tetapi dipanggil sebagai Ummu Muhammad ataupun Ummul Fatih. Dia ada dipanggil sebagai kunyah. Kita bagi laluan azan sebentar. Surah azan belum?
Sayyidina Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam maqaman Rabbi syurah. Kita lihat sikit saja lagi suratul Masad menceritakan tentang kesudahan yang ditimpakan kepada Abu Lahab dan juga isterinya Arwah binti Harab. Kesudahan dia iaitu akan dibinasakan oleh Allah di kehidupan dunia dan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala kerana bersangatan musuh dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat bermusuh dengan Nabi dan juga dia menghalang manusia untuk beriman dengan Nabi. Isteri kepada Abu Lahab sama juga, dia berkongsi dalam azab yang sama kerana dia bantu suami dia dalam derhaka kepada Nabi dan juga menghalang manusia untuk beriman kepada Nabi SAW. Antara asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Masad ini dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, daripada Ibnu Abbas, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Apabila turun ayat dalam surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Maka Nabi SAW keluar sehingga Nabi pergi ke Bukit Safa. Nabi daki Bukit Safa, maka Nabi kata, ya sabahah, wahai manusia. Maka faqalu man hadzal ladzi yahtif, siapa yang menjerit itu, manusia tanya. Kemudian di kalangan manusia pada ketika itu mereka menyatakan Muhammad. Maka bila sebut tentang Muhammad, bila dia menjerit suruh berkumpul, makna ada satu perkara yang penting. Maka mereka semua berkumpul. Kemudian Nabi kata, Nabi menyatakan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Wahai bani sifulan, bani sifulan, bani Abdul Manaf dan juga bani Abdul Muttalib. Semua pakat berkumpul. Kemudian Nabi kata, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya. Kalaulah aku beritahu kepada kamu ada tentera berkuda di belakang lereng bukit ini, adakah kamu nak percaya cakap aku? Mereka kata apa? Ma jarrabna alaika kadiban, kamu tak pernah berdusta wahai Muhammad. Kemudian Nabi kata, fa inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Maka Nabi kata, sesungguhnya aku ni pemberi peringatan kepada kamu, di hadapan kamu ada azab yang keras. Maka Abu Lahab lantas bangun, tabban laka amma jama'atana illa lihadha. Maka Abu Lahab kata, celaka kamu wahai Muhammad, adakah semata-mata nak dikumpulkan kami semua kabilah-kabilah ni semata-mata untuk dengar perkataan ini je? Maka bila Abu Lahab menyebutkan tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad, Allah Ta'ala kata tabbat yada abi lahabin wa tab, sebagai balasan terhadap perkataan yang dia lontarkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Abu Lahab bangun dan lantas pergi daripada majlis tersebut. Maka turunlah ayat ini, tabbat yada abi lahabin wa tab. Daripada asbabun nuzul yang kedua, daripada Tariq Al-Muharibi yang menutup tirai majlis kita pada malam ini, baina ana bisuq. Tariq Al-Muharibi kata, ketika mana aku di pasar, tiba-tiba iz ana bisyabi hadis sini, pada ketika itu aku masih muda lagi, aku masih muda pada ketika itu. Maka aku dengar ada seorang menyatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Tiba-tiba
Ada seorang lelaki, dia menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah tuflihu, kamu akan berjaya. Ucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, kamu akan berjaya. Cuma aku tengok ada seorang lelaki di belakang lelaki yang menyatakan la ilaha illallah tuflihu. Siapa ucapkan la ilaha illallah, dia akan berjaya. Aku tengok di belakang dia, ada seorang lelaki yang sedang melontar sesuatu kepada orang yang menyatakan la ilaha illallah tuflihu, sehingga berdarah betisnya dan juga berdarah tumitnya. Kemudian lelaki yang di belakang orang yang berkata la ilaha illallah tuflihu tadi, dia menyatakan, ya ayuhan nas innahu kadzdzab fala tusaddiquh. Wahai manusia, lelaki ini adalah lelaki pendusta, jangan kamu benarkan percakapan dia. Kemudian aku menyatakan, man hadza? Tariq ini bertanya, siapa lelaki ini? Maka mereka menjawab, itulah Muhammad. Za'ama annahu nabiyyun, maka dia mendakwa dia adalah seorang nabi. Maka ini adalah pakciknya Abu Lahab yang mendakwa dia adalah seorang pendusta. Mana ketika Nabi berdakwah, Nabi kata, siapa ucap kalimah la ilaha illallah, dia akan berjaya. Maka pada ketika itu, pakcik Nabi Abu Lahab duduk belakang Nabi, balinglah batu ke selipar ke apa dekat Nabi, sampai berdarah kaki Nabi. Kemudian setiap kali Nabi berdakwah, dia akan menyatakan, jangan kamu benarkan perkataan laki-laki ini, dia seorang pendusta. Dia sentiasa menggagalkan visi Nabi. Bila Nabi nak berdakwah, dia akan sekat, dia akan sangkal semua dakwah Nabi. Maka itulah balasan yang disebutkan dalam suratul Masad, akhir kesudahan Abu Lahab dan juga isterinya. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.